Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah di Masjid Yusof Ishak pada pagi ini? Saya harap semua dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya. Dan bagaimana kita pada hari ini sudah bersedia untuk mengikuti pengajian kitab kita, iaitu kitab Fathul Bari. Saya harap semua sudah dalam keadaan yang bersedia dengan kitab masing-masing ya, untuk mengikuti sambungan perbincangan kita pada hadis kita di bab yang ke-44. Betul ya? Saya harap betul lah. Memang betul pun ya, bab yang ke-44. Baik, jadi ya, kalau kita nak rujuk kembali ataupun kalau saya nak ingatkan kembalilah perbincangan dalam hadis kita di bab yang ke-44 ini, ya, iaitu berkenaan dengan anjuran seorang alim yang ditanya siapakah yang paling berilmu ya. Jadi hari ini kita masuk pada bahagian yang kedua. Kerana jika kita ingat kembali di bahagian kita yang pertama, kita hanya membincangkan tentang hadisnya sahaja. Jadi hari ini kita akan masuk pada perbincangan syarah hadisnya. Itu pun tak semualah ya yang akan kita sentuh. Mana yang dapat, yang mana saya rasa sesuailah untuk audiens kita kan, untuk tahap-tahap yang adalah pada audiens kita di dalam kuliah umum begini. Baik. Jadi ya, kalau kita rujuk pada perbincangan kita di sesi yang lepas untuk hadis kita yang bab yang ke-44 ini, kita dapati bahawa ada pertemuan yang telah berlaku antara Nabi Musa alaihi salam dan juga Nabi Khidir alaihi salam. Jadi kedua-duanya bertemu dan kita bincangkan pada minggu lepas sebab pertemuan mereka ialah kerana jawapan yang telah diberikan oleh Nabi Musa alaihi salam kepada orang yang bertanya kepada dia, siapakah yang paling berilmu? Siapakah yang paling berilmu? Jadi di sini ya, mungkin boleh rujuk terus ya kepada syarah hadis kita ya. Syarah hadis kita berada di halaman 383 ya, 383. Sebagaimana biasanya, sila bantu rakan-rakan yang lain jika halamannya berbeza daripada halaman yang sedang Ustazah ada ni, kitab Ustazah ini. Jika halamannya berbeza, sila letak di ruangan komen untuk bantu rakan-rakan kita yang lain yang mana memiliki kitab yang sama tetapi cetakan yang berbeza. Jadi Ustazah pun tak tahulah ya di sana halamannya yang keberapa. Cuma bila kita terus masuk kepada syarah hadis ini ya, yang ada di bab yang ke-44, barulah kita akan nampak di mana kedudukan halaman itu. Lalu sila bantu rakan-rakan yang lain untuk dapat jejaki ya di mana letak syarah hadisnya. Baik, kita pergi kepada perkataan yang pertama pada pagi ini untuk hadis kita dalam bab yang ke-44 ini. Pertama sekali, kita pergi kepada perkataan babu ma yustahabbu lil alimi idza su'ila ayyun nas a'lam. Okey, di skrin kita cuma mampu untuk berikan sebahagiannya sahaja, iaitu bab ma yustahabbu, di skrin itu yang silap ya. Okey, bab ma yustahabbu bukan ma yustabbu. Okey, bab ma yustahabbu. Saya silap type di sana. Okey, tak apalah. Yang penting kitab kita betul ya di sini. Okey, baik. Jadi bab ma yustahabbu lil alimi idza su'ila ayyun nasa a'lam. Iaitu maksudnya bab anjuran apabila seorang alim ditanya siapakah orang yang paling berilmu. Jadi maksudnya di sini
siapakah orang yang lebih alim berilmu daripada dirinya. Jadi itu maksud daripada bab kita. Ya, bab anjuran apabila seorang alim ditanya siapakah orang yang paling berilmu, maksudnya siapakah orang yang lebih alim, yang lebih berilmu, yang lebih mengetahui daripada dirinya. Maksud ya daripada tajuk bab ini, jika kita pergi kepada perenggan yang sama tetapi di bahagian yang akhir di situ, maksudnya ialah yang dianjurkan ketika diberi pertanyaan seperti itu adalah menyerahkan jawapannya kepada Allah. Jadi pada hari ini kita akan bincangkan apakah yang jawapannya yang terbaik untuk kita berikan jika ada yang bertanya siapakah yang lebih berilmu. Jadi hal ini kita dapatkan daripada mana? Daripada kisah Nabi Musa alaihi salam yang telah kita sebutkan dengan panjang lebar pada sesi yang lepas, iaitu kenapa Allah Subhanahu wa taala mempertemukan beliau dan Nabi Khadir alaihi salam. Antara sebabnya ialah kerana jawapan yang beliau berikan kepada orang yang bertanya kepada dia, siapakah yang lebih berilmu? Lalu dia kata apa? Aku orang yang lebih berilmu. Jadi di sini ya, kita lihat kepada perkataan yang berikutnya. Kita akan skip beberapa perkataan yang ada dalam syarah hadis kita di sini. Kita akan terus pergi kepada perkataan faqala ana a'lamu. Jadi Musa pun menjawab, akulah orang yang paling berilmu. Sila ya jemaah cari perkataannya. Kita akan skip beberapa perkataan, iaitu 1, 2, 3, 4, 5. Terus pergi kepada perkataan yang ke-6. Setelah perkataan babu ma yustahabbu lil alimi, okey, di bawahnya saya takkan jelaskanlah sebab ia berkaitan tentang sanad hadis. Kerana bagi saya perbincangan kita ini lebih baik kita fokus sahaja kepada syarah hadis yang berkaitan dengan hadis itu sendiri. Jadi bahagian sanadnya kita tinggalkan sahajalah ya. Terus kita pergi kepada perkataan faqala ana a'lamu. Ya, saya bagi masa, sila cari perkataan itu. Yang mana selepas daripada perkataan bab ma yustahabbu, kita terus skip perkataan yang berikutnya. Maksudnya saya mula perkiraannya daripada perkataan yang berikutnya dengan satu. Okey, 1, 2, 3, 4, 5. Terus masuk kepada yang ke-6, kita akan jumpa perkataan faqala ana a'lamu. Maksudnya di situ Musa pun menjawab, akulah yang paling berilmu. Baik. Jadi di sini ya jemaah, kalimat ini merupakan jawapan terhadap pertanyaan siapakah manusia yang paling berilmu. Dalam kisah kita di sini, kita dapati ada seorang yang bertanya kepada Nabi Musa alaihi salam, siapakah orang yang paling berilmu? Jadi apa yang Nabi Musa jawab? Dia kata faqala ana a'lam. Dia kata saya adalah orang yang paling berilmu. Maka di situ kan ada satu pendapat yang mengatakan bahawa jawapan ini dia ada pertentangan ya dengan pertanyaan yang tercantum di dalam riwayat hadis pada bab yang lain, iaitu dia kata bab al-khuruj fi talabil ilm. Jika kita merujuk pada bab al-khuruj fi talabil ilm, kita dapati soalan yang diajukan ialah apakah engkau tahu seseorang yang lebih berilmu daripada dirimu? Kan? Jadi bagi yang menjelaskan di sini katanya ada pendapat yang mengatakan, iaitu Imam Ibn Hajar lah, dia kata ada pendapat yang mengatakan bahawa kalimat ini, iaitu siapakah orang yang paling berilmu, ada bertentangan dengan satu lagi hadis yang mana soalannya ialah apakah engkau tahu seseorang yang lebih berilmu daripada dirimu. Tapi Nabi Musa berikan jawapan yang sama ya pada soalan yang berbeza. Sebab itu dia kata ada bertentangan. Namanya jemaah kita dapati begini. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani pada pendapat beliau, hal itu langsung tiada pertentangan. Dia tak ada, okey saja sama ada soalannya siapakah orang yang berilmu ataupun soalannya apakah engkau tahu seseorang yang lebih berilmu daripada dirimu. Kalaupun
Nabi Musa alaihi salam menjawab, akulah orang yang paling berilmu, di situ tidak ada isu. Sebab itu, bila kita merujuk kepada perenggan yang berikutnya, kita dapati begini, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, dia kata, menurut saya, menurut pada pendapat beliau, tidak ada pertentangan antara kedua kalimat tersebut. Jadi tak ada masalah. Alasannya jawapan Musa dalam kisah tersebut, akulah orang yang paling berilmu. Maknanya, akulah orang yang paling berilmu sejauh yang aku ketahui. Jadi, kalaupunlah kita dapati pada hadis yang dalam bab Al-Khuruj fi Talabil Ilm dengan bab yang ada di bab yang ke-44 kita ini, soalan yang diajukan oleh orang itu nampaknya berbeza. Tetapi, ia taklah beza mana pun. Ia tak beza mana pun. Maknanya dari sudut maksud itu adalah sama. Sebab itu jawapan yang diberikan oleh Nabi Musa juga adalah sama. Jadi tak adalah isu sangatlah kita nak pertikaikan di sini. Hanya sebagai penerangannya untuk apa yang ada dalam kitab kita. Baik, jika kita rujuk pada muka surat yang berikutnya, iaitu muka surat 386 di kitab saya, okey, di kitab saya 386, rujuk di kitab masing-masing lah jika sekiranya halamannya berbeza. Yang penting di sini kita dapati Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, beliau menampilkan jawapan-jawapan lain yang berbeza. Okey, jawapan-jawapan lain yang berbeza ketika Nabi Musa alaihi salam menjawab soalan itu tadi. Maknanya ada dalam hadis-hadis yang lain menyebutkan Nabi Musa tak hanya kata akulah orang yang paling berilmu ataupun saya lah orang yang paling berilmu, tetapi di sana ada jawapan-jawapan lain yang diberikan oleh Nabi Musa alaihi salam. Ya, sebagaimana jika kita merujuk kepada riwayat Imam An-Nasa'i. Dalam riwayat Imam An-Nasa'i kita dapati dia jawab begini. Bukan dia jawab lah, maknanya dijelaskan begini, maaf ya. Dia merasakan, iaitu Nabi Musa alaihi salam merasakan tidak ada seorang pun yang lebih berilmu darinya. Allah mengetahui apa yang sedang terdetik di hatinya pada waktu itu. Jadi, maka sebab itu Allah pun berfirman, sila rujuk ya pada kitab masing-masing, sebab saya tak nyatakan di sana. Saya sedang baca dalam kitab saya ini. Lalu Allah berfirman, wahai Musa, sesungguhnya ada di antara hamba-Ku yang aku beri ilmu yang tidak aku berikan kepadamu. So, itu adalah sebagaimana yang terdapat dalam riwayat An-Nasa'i. Jika kita rujuk pada riwayat Abdul Razak, kita dapati jawapan yang diberikan oleh Nabi Musa ialah, tidak aku temukan orang yang lebih mengetahui tentang Allah dan tentang perintahnya daripada diriku. Dan kalau kita rujuk pada riwayat Imam Muslim pula, jawapan yang diberikan ialah, aku tidak mengetahui di muka bumi ini ada seorang yang lebih berilmu daripadaku. Maknanya, ya, bukan hanya soalan sahaja yang ada dalam riwayat lain berbeza, tetapi daripada sudut jawapan juga ada diriwayatkan dengan jawapan-jawapan yang berbeza. Tapi dia tak jadi masalah. Ya, tak jadi masalah. Yang penting riwayat-riwayat ini adalah riwayat yang saling menguatkan antara satu dan yang lain untuk menguatkan penceritaan yang ada dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari ini. Jadi ini kita tampilkan sebagai, kita panggil sebagai penambahannya terhadap ilmu yang kita ada, supaya bila kita rujuk dalam riwayat, kalaulah kita baca mana-mana kitab yang hanya menampilkan riwayat daripada Abdul Razak contohnya, kita pun tak adalah nak terperanjat sangat, kata, kenapa ni cakap lain ni, sedangkan bukan ke dalam riwayat Imam Al-Bukhari Nabi Musa jawab, akulah orang yang paling berilmu. Tapi kenapa di sini jawapannya macam ada penambahan? So, itu bukan isunya. Yang penting ia adalah sebagai, kita panggil penambahan ilmu kepada setiap riwayat yang berbeza. Okay, yang telah ditampilkan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya ini. Baik, seterusnya kita dapati Imam Ibn Hajar Al-Asqalani juga, beliau ada memuatkan tentang perbincangan berkenaan dengan jawapan yang diberikan oleh Nabi Musa alaihi salam.
Di sini beliau tampilkan pendapat daripada Ibnul Munayir. Pendapat daripada Ibnul Munayir. Yang mana Ibnul Munayir beliau menyanggah pendapat Ibn Battal. Di sini Ibn Battal beliau berpendapat bahawa dalam masalah ini sebaiknya Musa, iaitu Nabi Musa, tidak menjawab pertanyaan tersebut. Namun menurutku tidak demikian. Iaitu menurut Ibnul Munayir tak semestinya begitu. Kalau kita rujuk kepada pendapat Ibn Battal kata dalam peristiwa ini sepatutnya bila ada orang tanya Nabi Musa, kan, siapakah orang yang paling berilmu, dia tak perlu jawab, dia diam sahaja. Tetapi kalau kita rujuk kepada pendapat Ibnul Munayir, dia tidak setuju dengan apa yang diajukan ataupun apa yang disebutkan oleh Ibn Battal dalam pendapatnya itu tadi. Bagi Ibnul Munayir, jawab sajalah, tak salah. Kerana apa? Tapi kalau kita jawab tadi, kembalikan jawapan itu kepada Allah. Dengan apa? Dengan kita kata wallahu a'lam. Maka Ibnul Munayir di sini beliau berpendapat jika itulah yang seharusnya, itulah yang seharusnya, baik beliau menjawabnya maupun tidak menjawabnya. Jadi bagi Ibnul Munayir, sama ada Nabi Musa jawab ataupun tidak jawab, maknanya dia diamkan, dia tak jawab tu maksudnya ialah dia cuma kata wallahu a'lam sahaja tanpa menjawab soalan itu. Atau kalau dia jawab, kan, begini, apabila Nabi Musa alaihi salam menjawab, ada dalam kitab kita di situ dia kata akulah yang paling berilmu wallahu a'lam. Dia jawab akulah orang yang paling berilmu wallahu a'lam. Maknanya itu bukan jawapan yang muktamad. Kerana apa? Ada perkataan wallahu a'lam di belakangnya. Masih lagi ada kemungkinan di sana ada orang lain yang lebih berilmu daripada dia, kerana Allah itu lebih mengetahui. Jadi menurut Ibnul Munayir, jika ada wallahu a'lam, dia tidak akan ditegur oleh Allah atas jawapannya. Ini pendapat dia lah, Ibnul Munayir kata jika Nabi Musa jawab begitu, iaitu dia jawab sayalah orang yang paling berilmu, tetapi kemudian dia letak apa? Wallahu a'lam di belakang jawapannya itu, maka menurut Ibnul Munayir dia tidak akan dicela. Dalam kitab kita menggunakan perkataan dicela, tetapi di sini Ustazah rasa lebih cantik lah kalau kita ubah terjemahan itu kepada ditegur. Dia tidak akan ditegur. Mungkin boleh diubah dalam kitab tersebut, nescaya ia tidak akan ditegur dengan jawapannya tersebut, sebab teguran tersebut ditujukan kepada Nabi Musa kerana dia memberikan jawapan bahawa dia yang paling berilmu tanpa menyebut wallahu a'lam. Jadi bila tanpa menyebut wallahu a'lam bererti seolah-olah Nabi Musa dia confirm diri dia lah yang paling berilmu pada masa itu, tidak ada orang lain. Jadi bagi Ibnul Munayir tak salah nak jawab, yang penting ada perkataan wallahu a'lam. Ini usulan, kita panggil sebagai, bukan usulan, ini sebagai satu bentuk cadangan lah yang beliau kemukakan, yang mana bagi menyanggah pendapat Ibn Battal. Kita pun tak boleh juga bila ada orang tanya pada kita, siapakah yang paling, contoh saya nak bagi beginilah jawapannya. Contohnya begini, kalau ada anak kita tanya, kan, jemaah, kalau anak kita tanya, ibu-ibu siapa orang, ibu ni paling pandai ke? Kita nak jawab, kita nak diam sahaja. Kalau kita diam sahaja, nanti anak kita kata kita ni tak layan dia, betul tak? Ini pun kita panggil sebagai akhlak dalam berkomunikasi. Kalau ada orang tanya kita biarkan saja jawapan itu. Maknanya depan-depan lah dia tanya ni, kan. Orang datang pada kita depan-depan, lalu kita buat bodoh je, tak jawab apa-apa. Masalah juga. Terutama kalau anak kita, kan, dia tanya pada kita, ibu, siapa yang paling berilmu? Ibu paling berilmu ke? Takkan kita nak diam, kita buat dono dengan soalan je itu tadi. Tak cantiklah adab kita di sana, kan, yang kita tunjukkan kepada anak tersebut. Maka boleh sahaja kita jawab agaknya lah, wallahu a'lam. Maknanya kita berikan jawapan, kan? Yelah, memang ibu tahu, tapi wallahu a'lam, mungkin di situ ada orang yang lebih berilmu lagi, yang lebih tahu daripada ibu.
So di sini bila kita menggunakan perkataan wallahu a'lam tu sebagai jawapannya, kita dapati ia tidak memutlakkan jawapan tersebut. Maknanya kita tak letak satu jawapan yang confirm. Inilah yang betul, inilah yang tepat, kena pegang ini. Bukan begitu. Jadi bila seseorang diguna perkataan wallahu a'lam, di situ menunjukkan dia rasa ada jawapan yang lebih baik. Yang mana pada pengetahuan Allah yang maha mengetahui itu kan, yang dia sandarkan, itu yang dia berikan kepadanya, dia kembalikan kepadanya. So itu benda yang, perkara yang seharusnya lah kita amalkan. Ya, bila ada orang bertanya pada kita, kita memang berikan jawapan. Ya, kita tak ignore jawapan tersebut. Tetapi sebaiknya kalau ikut kepada pendapat Ibn al-Munayir di sini, yang dikemukakan oleh Imam Ibn Hajar al-Asqalani dalam kitabnya ini, bagi dia terbaik jika kita dapat letakkan sekali dalam jawapan kita dengan wallahu a'lam itu tadi, supaya bagi pendengar, bagi mereka yang mendapatkan jawapan kita tadi, dia tahu maknanya ada yang lain. Okey, ada yang lain yang lebih daripada kita, ataupun lebih ada jawapan lain yang lebih baik daripada jawapan yang kita berikan. Okey, so mudah-mudahan saya harap faham ya daripada sudut itu. Baik, seterusnya ya, kita pergi kepada perkataan huwa a'lamu minka. Ya, perkataan ini maksudnya dia lebih berilmu daripada engkau. Ini perkataan yang berikutnya ya, selepas perkataan ana a'lamu, faqala ana a'lamu. Terus kita pergi kepada perkataan berikutnya huwa a'lamu minka. Apa maksudnya? Dia lebih berilmu daripada engkau. Ya, dia lebih berilmu daripada engkau. Dan di sini, secara zahir, Khadir, iaitu Nabi Khidir alaihi salam, adalah seorang Nabi, bahkan termasuk Nabi sekaligus Rasul. Jadi, Imam Ibn Hajar al-Asqalani, dia datangkan dengan satu perbincangan yang disentuh oleh Az-Zamakhsyari. Yang mana kalau kita lihat terus kepada perenggan kita yang kedua, Az-Zamakhsyari ada menyebutkan tentang satu perbincangan yang menyatakan bahawa Nabi Musa, Musa yang disebutkan dalam hadis ini adalah Musa bin Misha. Maknanya dia kata ada orang, Az-Zamakhsyari dia sebutkan tentang ada pendapat yang mengatakan Musa dalam peristiwa ini bukan Nabi Musa, tetapi adalah Musa bin Misha. Okay, kenapa ada orang yang berpendapat begitu? Kerana bagi mereka, kalau Musa bin Misha, memang dia memerlukan pengajaran dari orang lain. Sebab kalau Nabi Musa, tak seharusnya dia itu perlukan pengajaran daripada orang lain, kerana dia adalah Nabi. Dan sepatutnya Nabi orang yang paling berilmu di zamannya. Jadi, Az-Zamakhsyari kata, ya, dalam pendapat ini, berkenaan mereka yang berpegang kepada pendapat bahawa dalam peristiwa ini sebenarnya adalah Musa bin Misha, Az-Zamakhsyari dia tak bersetuju dengan pendapat tersebut. Lalu dia kata begini, dengan dalam sanggahannya dia kata, tidak ada yang keliru jika seorang Nabi menimba ilmu dari Nabi sepertinya. Maknanya bagi Az-Zamakhsyari, apa isunya? Di mana letak isunya? Jika seorang Nabi dia belajar daripada seorang Nabi yang lain, tak salah. Ya, walaupun Nabi Musa adalah orang yang berilmu, kemudian dia belajar daripada seorang Nabi yang lain, itu tidak menurunkan kredibilitinya sebagai seorang Nabi. Jadi kenapa sampai kita perlu menukar watak itu kepada orang lain? Kerana kita tidak boleh menerima tentang seorang Nabi dia belajar daripada orang lain, iaitu dia belajar daripada Nabi sendiri, seorang Nabi sendiri, bukan orang biasa-biasa. Jadi menurut Az-Zamakhsyari, tak perlu untuk kita ubah watak ataupun orang yang bernama Musa di dalam hadis ini kepada Musa bin Misha pula, dengan satu alasan bahawa tak sepatutnya seorang Nabi dia belajar daripada orang lain, dan sepatutnya seorang Nabi dia adalah orang yang paling berilmu. Jadi apa masalahnya jika seorang Nabi menimba ilmu dari Nabi sepertinya? Namun di sini
jika kita merujuk ya kepada pendapat Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, bagi pendapat beliau, ya, apa yang dikemukakan oleh Az-Zamakhsyari itu, bagi saya dia memang bersetuju dengan pendapat Az-Zamakhsyari. Cuma Imam Ibn Hajar kata apa? Pendapat tersebut perlu diperhalusi lagi. Kalau dalam kitab kita ya, yang menggunakan perkataan apa? Masih perlu dikritisi. Maksudnya masih perlu dikritik lagi. Jawapan yang diberikan oleh jawapan yang diberikan oleh Az-Zamakhsyari. Kerana begini, menurut Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, jawapan yang paling kuat adalah makna paling berilmu yang disebutkan secara mutlak di sini harus kita letakkan batasan. Walaupun ini menurut Imam Ibn Hajar lah ya, walaupun Nabi Musa dia jawab dengan jawapan yang mutlak, tetapi lebih cantik bila kita nak faham hadis ini ialah kita faham bahawa apa yang disebutkan oleh Nabi Musa itu ada pengkhususannya, ada batasannya lah. Saya guna perkataan batas lah, mudah. Ada batasannya. Yang mana kita lihat di sini ada bukti, ya, ada bukti. Ni pendapat Ibn Hajar lah ya, yang tadi saya baca, yang mana dia kata paling berilmu perlu dibataskan pada hal-hal tertentu. Buktinya di sini daripada ucapan Nabi Khidir, iaitu Nabi Khidir sendiri dalam hadis ini, yang mana Nabi Khidir kata, sesungguhnya Allah telah memberiku ilmu yang tidak engkau ketahui, dan Allah juga telah memberimu ilmu yang tidak aku ketahui. Jadi Nabi Khidir ada kata kepada dia kan, Allah berikan kepada aku ilmu yang engkau tidak tahu, dan Allah berikan kepada engkau ilmu yang mana aku tidak tahu. Maknanya kita ada kepakaran masing-masing, kita ada pengetahuan yang masing-masing. Apa yang saya ada, awak tidak ada. Apa yang awak ada, saya tidak ada. Begitulah yang nak dikatakan oleh Nabi Khidir kepada Nabi Musa alaihi salam. Sama juga ya, kita dalam kehidupan kita ini, ada orang dia ada ilmu yang, ada orang dia ada sesuatu yang kita tidak ada. Tentang ilmu tadi ya, pengetahuan tadi. Ada orang dia tahu apa yang kita tidak tahu, dan dia tidak tahu apa yang kita tahu. Jadi itu perkara biasa yang berlaku, yang menyebabkan bila kita jumpa dengan dia, kita belajar satu ilmu yang baru. Dia menjadi nilai tambah bagi diri kita bila kita belajar dengan dia. Atau contoh, saya nak bagi begini biar lebih mudah faham. Kita ada ramai ustazah. Betul tak? Di Singapura kita ada ramai ustazah. Tetapi apa Ustazah Sakinah tak sama dengan ustazah lain pengetahuannya. Sebab apa? Ustazah Sakinah bidang hadis, ustazah lain bidang syariah, ya, ustazah lain dia bidang usuluddin, bidang Al-Quran, ada banyak bidang tafsir dan sebagainya, bidang bahasa Arab. Jadi apa yang saya tahu, iaitu berkenaan dengan hadis, kemungkinan besar tidak diketahui oleh ustazah yang mahir dalam bidang bahasa Arab. Namun kita tidak menafikan keilmuan dia. Dia masih lagi kita kata dia adalah orang yang berilmu. Tetapi ada part yang dia tidak ketahui. Sama juga dengan saya. Kan? Ada bahagian yang saya tidak tahu, maknanya tidak mahir lah. Kita tak betul-betul tahu tentang hal itu kerana ia bukan bidang kita. Jadi ini yang dimaksudkan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Jawapan Nabi Musa yang mengatakan bahawa akulah orang yang paling berilmu itu seharusnya dibataskan bila kita nak faham ya, kita bataskan kepada dia kata dia paling berilmu pada bidang dia sahaja. Tapi kalau bidang lain dia tak ada ilmu tentang hal tersebut. Ini pendapat Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Jadi sebab itu tak salah. Tadi Az-Zamakhsyari kata apa? Seorang Nabi, dia belajar dengan Nabi yang lain. Kerana apa?
Nabi Musa dia ada ilmu lain, Nabi Khidir dia ada ilmu lain, lalu mereka boleh saling belajar antara satu dan yang lain. Jadi kalau kita lihat di sini, ya, Nabi Khadir lebih berilmu daripada Nabi Musa pada perkara-perkara tertentu. Begitulah juga Nabi Musa alaihi salam. Ya, begitulah sebaliknya. Nabi Musa lebih berilmu daripada Nabi Khadir pada perkara-perkara tertentu. Cuma, saya ambil ini sebagai perbincangan kita yang terakhir ya pada pagi ini. Cuma yang nak kita highlightkan dalam perbincangan kita untuk bahagian yang kedua ini ialah bila ada orang dia bertanya tentang siapakah yang paling berilmu ataupun siapakah yang paling pandai di situ kan, ataupun apa-apa soalan lah ya, tak kira lah, tak semestinya tentang soalan ini, tetapi apa-apa soalan lah, yang penting cara kita nak jawab itu terbaik ialah kita kembalikan ia kepada Allah dengan menyebutkan wallahu a'lam setelah kita menjawab, supaya kita tak terlampau confirm lah kan. Contoh, siapa yang paling pandai masak, kita kata aku paling pandai masak. Tak boleh cakap begitu, sebab pasti ada orang yang lebih pandai masak daripada kita, betul tak? Maka di situ kita pun, kalau paling-paling pun kan lah, kita tak jawab lah akulah orang paling pandai masak kan. Paling-paling pun kita jawab yelah bolehlah sikit-sikit, ada yang tahu ada tak tahu, wallahu a'lam lah ya. Di situlah maknanya jawapan yang paling baik. Kerana bila kita jawab begitu, kita tak terlampau confident kan, letakkan satu jawapan yang muktamad, sayalah orang yang paling itu, sayalah orang yang paling begini. Jadi apa yang kita pelajari daripada hadis kita yang ke-122, tak silap saya nombor hadisnya, yes, 122, iaitu dalam bab yang ke-44 ini, untuk bahagian yang kedua ini ya, sebab kita akan masuk kepada perbincangan bahagian yang ketiga. Kita belum habis lagi bincang tentang syarah hadisnya, ada banyak lagi. Jadi untuk pagi ini kita belajar ialah terbaik jawapan yang kita berikan bila ada orang yang bertanya tentang siapakah paling itu, siapakah paling ini, kita sertakan bersama dalam jawapan kita dengan wallahu a'lam. Baru cantik jawapannya, baru sedaplah orang boleh terima juga kan jawapan itu. Okey, baik, saya rasa itu sahaja perbincangan kita untuk pagi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita ya dengan kefahaman, dan kita dapat amalkan ya, apa yang telah kita pelajari, dan mudah-mudahan juga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita dengan kesihatan dan kelapangan masa untuk kita mengikuti kuliah ini di sesi yang akan datang. Saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.